di Malaysia. Dan dulu beliau sempat belajar di Amai, kemudian beliau pun dah selesai dan sekarang balik di Malaysia menjadi seorang penceramah bebas sekaligus businessman di bumi Malaysia. Silakan Ustaz, kita berikan masa selama lebih kurang setengah jam dengan tajuk kita pada hari ini 10 Zulhijjah dan ibadah haji. Suara saya dengar tak? Okey, Ustaz yang untuk voice Okey, Ustaz. suara okey, dengar tak? Dengar Ustaz, Jelas ya? Gambar saya jelas tak? Ya, jelas Ustaz. Tak sangat handsome Ustaz. Make up semua cukup ah? Cukup insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Saya ingat kita tak payah mute kot. Nanti kita santai-santai je insya-Allah. Tak perlu nak mute kot. Kalau ada soalan nanti boleh terus tanya insya-Allah. Semoga apa yang kita nak kongsi hari dapat bagi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tetamu Allah yang dirahmati, alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita kesempatan untuk kita berada di atas muka bumi Allah. Apatah lagi anda semua yang sedang berada di bumi Mekah menanti hari tarwiyah untuk memulakan perjalanan menunaikan ibadah haji. Terlebih dahulu kita berada pada hari yang dimention oleh Allah dalam Quran. Hari yang disebut oleh Allah wal fajr wa layalin ashar. Allah menyebut dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, demi waktu fajar. Wa layalin ashar, demi malam yang 10. Para ulama membahagi kepada 4 tafsiran malam yang 10. Pertama, kata mereka 10 terawal daripada bulan Ramadan. Pendapat yang kedua 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga 10 terawal daripada bulan Muharram. Dan pendapat yang keempat adalah 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut dalam kitabnya Zadul Ma'ad, pendapat yang hampir tepat, kalau malam yang terbaik dalam setahun adalah 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir ada 10 malam yang terbaik dalam setahun. Dalam 10 malam tu pula ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita semua tahu, namanya malam Lailatul Qadar. Adapun 10 hari yang terbaik dalam setahun adalah 10 hari yang dinamakan awal bulan Zulhijjah, yang saya, tuan-tuan, puan-puan sedang berada sekarang. Maksudnya, kita berada dalam 10 hari yang terbaik di dalam setahun. Demi Allah, saya tak tahu nak gambarkan bagaimana gembiranya kita berada dalam hari-hari yang Allah sebut hari yang terbaik. Oleh yang demikian, sebelum kita nak berbicara bab haji, saya nak cerita beberapa perkara agar kita jangan terlepas pandang. Saya, apatah lagi anda semua yang memang betul-betul pilihan Allah. Sebab tu, Allah pilih kita untuk buat haji bukan sebab kita ada duit. Ramai mana orang ada duit, Allah tak pilih mereka. Allah pilih kita buat haji bukan sebab kita sihat. Ramai mana orang yang sihat, Allah tak pilih. Allah pilih kita buat haji bukan sebab kita ada ruang, kita ada luang. Ramai mana orang ada ruang masa, tapi Allah tak pilih mereka. Ketahuilah, Allah pilih kita semua, anda semua menunaikan ibadah haji kerana anda semua adalah pilihan Allah. Saya, wallahi demi Allah, antara orang yang sangat terasa
Kerana sepanjang tahun saya menunaikan ibadah haji, saya bawa jemaah, saya bawa haji. Cuma tahun ni qadarullah ma syaa fa'ala. Apakan daya tahun ni kami tak mampu untuk menunaikan ibadah haji, dan anda semua adalah merupakan insan yang paling bertuah dalam dunia. Kerana dipilih untuk menunaikan ibadah haji, wajib anda semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Jadi, apa pertama yang kita perlu buat pada 10 terawal bulan Zulhijjah sebelum kita melangkah kaki menunaikan haji pada hari tarwiyah nanti? Pertama, kita kena perbanyakkan istighfar dan taubat. Kenapa? Kerana dengan dosa-dosa yang kita buat memberatkan kita untuk kita melakukan amalan-amalan soleh. Kita tahu kelebihan bersedekah, tetapi sangat susah, sangat sukar kita nak bersedekah. Kerana apa? Wallahi kerana dosa yang kita buat. Kita tahu kelebihan berpuasa hari Isnin dan Khamis. Kita semua tahu hadis tersebut. Tapi kita rasa susah nak puasa Isnin dan Khamis. Bukan kita tak tahu kelebihannya. Kerana apa? Demi Allah, kerana dosa yang kita buat. Kita tahu kelebihan Qiyamul Lail. Apatah lagi anda semua dalam keadaan yang tak sibuk, dalam keadaan sedang di kuarantin dan sebagainya, masa kita luang, lapang. Kita tahu kelebihan bangun malam. Setengah jam, 45 minit sebelum subuh kita bangun. Tapi jadi susah kita nak ambil Quran baca, kita nak solat 2 rakaat, nak solat witir, rasa susah. Kerana apa? Kerana dosa yang kita buat. Jadi dengan istighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan, akan delete semua dosa-dosa yang kita buat. Lantas kita akan rasa ringan untuk beribadah, rukuk, sujud, baca Quran, amalan-amalan soleh akan kita buat dengan penuh rasa senang dan ringan tubuh badan. Banyakkan istighfar. Banyakkan bertaubat. Walaupun kita berada dalam keadaan persediaan nak melakukan ibadah haji. Anda ada yang datang daripada Madinah, daripada Riyadh, perjalanan kita jauh, musafir. Orang yang musafir, doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Kena ingat yang tu, betul tak? Doa orang musafir Allah tak tolak. Kita akan berada di Arafah. InsyaAllah pada hari Khamis nanti, insyaAllah anda akan berada di Arafah. Dalam keadaan anda musafir, doa anda tidak akan ditolak. Anda berada di Arafah, tempat mustajab doa demi Allah. Tak ada tempat kita boleh angkat tangan berjam-jam doa kepada Allah. Tapi kita boleh lakukan sedemikian ketika mana kita berada di Arafah. Tetapi terkadang doa kita terhalang. Tidak diperkenankan oleh Allah. Kerana apa? Hanya satu sebab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ke-10 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Nabi SAW bercerita mengenai seorang lelaki yatilu safar. Jauh perjalanan dia bermusafir. Sangat jauh dia bermusafir. Kemudian dia tahu dia bermusafir, dia tahu doa dia Allah akan perkenan. Maka dia pun bersungguh-sungguh angkat tangan berdoa. Sambil dia doa, dia sulam nama Allah. Ya Rab, Ya Rab. Allah mesti perkenan doa dia kerana dia musafir. Anda sedang musafir melakukan ibadah haji. Anda antara rakyat Malaysia yang terpilih. Anda akan berada di Arafah, tempat yang mustajab. Maka lelaki ini angkat tangan sambil teriak menangis. Doa dia sulam nama Allah. Dia seru nama Allah. Ya Rab, Ya Rab. Tapi Allah tolak doa dia. Kerana apa Allah tolak doa dia? Kata Allah, wa matma'uhu al-haram, wa mashrabuhu al-haram, wa malbasahu al-haram, wa ghudhiya fil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Allah, kamu ni makan benda yang haram. Kamu minum minuman yang haram. Pakaian kamu pakaian yang haram. Kamu bergelumang dalam gelumang yang haram. Kemudian kamu jangka aku akan perkenankan doa kamu. Dengan dosa kita buat. Dengan perkara haram yang kita buat, atas kapasiti kita manusia, kita akan buat dosa. Menyebabkan doa kita tidak diperkenankan oleh Allah.
menunggu hari Arafah, perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkanlah kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan kita, Allah ampunkan kita. Lantas kita akan ringan beribadah dan doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang anda dan saya perlu buat. Apa yang kita perlu buat 10 terawal bulan Zulhijjah? Untuk orang yang mengerjakan ibadah haji ataupun orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Saya tak tahu nak cerita gembiranya. Walaupun saya tak dijemput tahun ni, tapi saya sangat gembira dapat melihat anda semua. Kerana anda semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak tahu nak cerita betapa gembiranya hati saya dapat lihat sahabat dan teman sekalian. Saya tak tahu nak cerita. Kerana bayangkan anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jutaan manusia. Jutaan manusia dah dipilih. Subhanallah. Saya tak tahu nak cerita melainkan dengan air mata saja. Jadi, apa kita nak buat? Seterusnya, sementara kita menunggu hari Tarwiyah. Hunaidah bin Khalid bercerita, sesungguhnya isteri Nabi bercerita. Adalah baginda suri tauladan kita sallallahu alaihi wasallam pada 9 terawal bulan Zulhijjah, Nabi akan puasa 9 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. Kemudian Nabi akan berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Dan Nabi akan berpuasa setiap Isnin dan Khamis pada setiap awal bulan. Jadi, hadis daripada Hunaidah bin Khalid ni menyebut dengan jelas Nabi akan puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi kami yang tak menunaikan ibadah haji, maka kami boleh praktikalkan sunnah ini. Anda yang melakukan ibadah haji, mungkin anda boleh puasa 1 sampai 8 Zulhijjah. Ya, hadis ni kontra dengan hadis Aisyah. Kerana Aisyah kata, "Wallah ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wallah, demi Allah aku tak tengok dan tak pernah nampak Nabi berpuasa 9 hari berturut-turut pada bulan Zulhijjah. Yang adanya Nabi banyak berpuasa. Jadi apa yang anda semua boleh buat? Kalau kami di Malaysia, kami ada pilihan. Kami boleh puasa 9 hari berturut-turut berdasarkan hadis Hunaidah bin Khalid, atau kami boleh perbanyakkan puasa ialah Isnin dan Khamis. Dan anda yang berada di sana masih berpeluang untuk berpuasa esok hari Isnin. Masih berpeluang. Dan kami insya-Allah akan berpuasa pada hari Arafah. Jadi yang perlu kita tahu, 10 terawal bulan Zulhijjah, kita dalam keadaan tak rushing. Kita dalam keadaan tak sibuk. Hanya menanti 8 Zulhijjah untuk menunaikan ibadah haji. Yang boleh kita isi adalah dengan kita banyakkan berpuasa. Banyakkan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang kita buat, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan ibadah dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebelum saya nak berbicara bab haji. Yang ketiga ialah pastikan, macam disebut oleh Ustaz Muaz tadi, pastikan pada 1 sampailah hari terakhir, hari Tasyriq, pastikan kita banyak bertakbir. Takbir terbahagi kepada 2. Satunya namanya takbir mutlak dan satu lagi namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak tidak terikat dengan keterbatasan waktu. Bermula setelah hari terakhir kaedah Maghrib tu masuk 1 Zulhijjah, kita bertakbir sampailah sebelum Maghrib hari Tasyriq. Namanya takbir mutlak. Kemudian yang kedua ialah takbir yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni bila? Ialah kalau untuk raya puasa, setelah tenggelam matahari hari terakhir Ramadan, 29-30 Ramadan, kita mula bertakbir. Kemudian akan berhenti sebelum daripada kita solat raya.
Kalau lepas daripada kita solat maghrib kan, hari last Ramadan, maghrib tu 1 Syawal, kita takbir lepas daripada maghrib, lepas daripada solat Isyak, kemudian esok subuh, namanya takbir muqayyad. Dia terikat dengan waktu solat. Kalau takbir mutlak, bila-bila sahaja, kalau bulan Syawal, setelah daripada tenggelam matahari sampai esok sebelum daripada solat hari raya. Adapun untuk raya haji, takbir muqayyad bermula bagi orang yang tak buat haji. Bermula bila? Bermula setelah daripada solat subuh hari Arafah. Hari Arafah hari apa? Tetamu Allah sekalian, hari Arafah hari apa? Hari 9, betul. Hari Khamis. Kami yang duduk di Malaysia, kami tak buat haji. Kami akan mula bertakbir setelah solat subuh hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir muqayyad. Bila? Solat subuh hari Arafah. Dan kemudian solat zuhur. Lepas daripada solat asar takbir, lepas maghrib, lepas isyak, sampai hari terakhir bulan Zulhijjah, 13 Zulhijjah, lepas daripada asar, berakhirnya takbir muqayyad. Adapun untuk orang yang buat haji, orang buat haji, bila mereka akan mula bertakbir, yang dinamanya takbir muqayyad bila? Bila kita nak mula takbir kalau kita buat haji, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah sekalian, saya ulang sekali lagi, anda semua adalah tetamu Allah. Kalau tidak kerana Allah, anda tidak akan melakukan ibadah haji. Bukan senang bagi kita nak berada dalam ihram. Bukan senang kita orang lelaki nak pakai kain ihram untuk tempoh beberapa hari. Wallahi demi Allah, kerana Allah kita buat haji. Kalau tak kerana Allah, kita tidak melakukan ibadah haji. Jadi kalau kita buat haji, kita akan mula takbir bila? Setelah daripada solat zuhur, hari yang dinamakan hari raya, ataupun 10 Zulhijjah. Kan? InsyaAllah, hari raya pagi tu, saya tak tahu perjalanan untuk Duyufur Haramain ni macam mana. Tetamu apa dia, tetamu kerajaan Saudi anda semua, saya tak tahu. Kalau kami bermalam di Muzdalifah, kemudian, pagi tu, hari raya, setelah daripada solat yang namanya solat subuh, kami tunggu waktu duha, kami akan keluar untuk melontar jamrah Aqabah. Kemudian, kami balik ke Mekah, tahallul, tawaf sa'i haji, balik semula ke Mina, solat zuhur qasar di Mina. Maka untuk orang buat haji, takbir muqayyadnya bermula setelah solat zuhur pada hari raya. Selepas zuhur, asar, maghrib, isyak, dan terhenti pada 13 Zulhijjah setelah solat asar. Adapun takbir mutlak bermula pada 1 Zulhijjah sampailah sebelum. Maksud takbir mutlak ni dia tak terikat dengan keterbatasan waktu solat. Maksudnya kita duduk dalam hotel kan, duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak takbir memuji Allah tanpa ada keterbatasan waktu. Dan bila kita takbir, insya-Allah kita yang nak menunaikan ibadah haji, lantunkan takbir dengan intonasi kegembiraan, kemenangan dan kejayaan. Takbir. Nanti insya-Allah kita boleh tengok macam mana orang Arab takbir di sana. Takbir dengan intonasi cukup gembira, bersyukur, takbirnya dengan penuh semangat kemenangan. Pastikan, tak payahlah kita takbir mendayu-dayu. Cukuplah kami yang tak boleh buat haji saja takbir mendayu-dayu. Cukuplah kami saja ambil jari bawah telinga. Cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa sedih? Sebab tak boleh buat haji.
Tu yang sedih tu. Tu yang takbir mendayu-dayu tu. Jadi anda yang boleh buat haji, insya-Allah, pastikan beberapa amalan ni tolong take note. Sebelum nak masuknya hari Tarwiyah, apatah lagi hari Arafah, pastikan yang pertamanya, banyakkan kita beristighfar. Banyakkan taubat. Kena yakin istighfar dan taubat menghapuskan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan dan memberi nikmat kepada kita. Nanti bukalah surah Nuh alaihi salam. Sebelum Allah timpakan musibah banjir kepada kaum Nabi Allah Nuh, terlebih dahulu Allah uji mereka dengan apa? Allah uji mereka dengan qahat. Mereka diuji dengan kemarau. Dan mereka diuji di kalangan mereka tidak dikurniakan zuriat. Mereka tak beriman dengan Nabi Allah Nuh, tapi mereka tahu Nuh baik. Mereka mengadu kepada Nuh, tengoklah apa yang berlaku Nuh. Nuh, kami tidak dikurniakan anak Nuh. Nuh, tolong Nuh, Tuhan uji kami dengan kemarau. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, kamu nak Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kepada kamu nikmat, hujan turun melimpah-limpah, Allah kurniakan kamu zuriat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Allah Nuh kata, istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah akan curah dan kembalikan nikmat kepada kamu. Yang kedua, dalam ruang yang ada ni sebelum hari Tarwiyah, wahai tetamu-tetamu Allah yang Allah pilih, anda 8 orang sahaja dipilih daripada Malaysia. Dan saya yakin dan percaya anda semua pun tak jangka yang anda akan dipilih. Betul tak? Inilah namanya pilihan Allah. Kalaulah 2.5 juta, 2.3 juta jamaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun, saban tahun, kalau yang dipilih daripada Malaysia 25,000, 30,000, 35,000 pun kita kata pilihan Allah, apatah lagi anda semua. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Jangan pernah jemu sepanjang 10 Zulhijjah ini. Sentiasalah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian, cubalah sedaya upaya untuk berpuasa. Kecuali anda tidak perlu berpuasa hari Arafah, kerana anda sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiganya ialah banyakkan bertakbir, memuji Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah itu permulaan. Saya diberi masa setengah jam. Ni pun dekat setengah jam dah. Itu baru muqaddimah, tak habis lagi. Cuma saya nak bagi tahu itu adalah permulaan apa yang kita nak bincang 10 terawal bulan Zulhijjah. Adapun untuk ibadah haji, saya hanya ingin pesanan. Kerana anda semua telah ada, Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Muaz kita, antara orang yang alim, orang yang soleh, yang insya-Allah akan bimbing anda semua untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan wajar kita jadi hamba Allah yang bersyukur kerana Allah sertakan kepada jamaah 8 orang daripada Malaysia dan sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Allah kurniakan mereka orang yang soleh, yang alim, yang insya-Allah boleh membimbing anak. Saya ingatkan kepada anda semua, termasuk pada diri saya. Saya yang buat haji sepanjang tahun pun saya ingatkan pada diri kita, pada diri saya. Sekali kita berpeluang menunaikan ibadah haji, sekali kita berpeluang menunaikan ibadah haji, buatlah ibadah haji yang terbaik. Seolah-olah inilah ibadah haji yang terakhir. Seolah-olah lepas ni kita tidak akan dijemput lagi menunaikan ibadah haji. Saya yang buat haji setiap tahun, demi Allah, setiap tahun saya buat haji, saya rasa itulah haji yang terbaik. Dan kenapa saya rasa itu haji yang terbaik? Kerana setiap kali saya buat haji, saya rasa itulah haji yang terakhir. Bila kita rasa haji yang terakhir, kita akan buat yang terbaik. Kita pastikan tak ada sedikit pun ralat, tak ada sedikit pun kesilapan, tak ada sedikit pun tercemar ibadah haji kita. Ingat, ini haji yang terakhir. Kalau lepas ni kita tak dijemput lagi menunaikan ibadah haji, Alhamdulillah. Kerana aku telah dijemput menunaikan ibadah haji dan aku telah menunaikan ibadah haji yang terbaik. Ibadah haji tak boleh ikut kita. Ibadah haji kita tak boleh ikut mutawif.
Ibadah haji semua kita kena ingat baginda dan ikut baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut khudhu anni manasikakum. Sebagaimana Nabi bagi arahan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, kamu kena solat macam kamu tengok aku solat. Begitu juga Nabi kata, kamu buatlah ibadah haji sebagaimana kamu tengok aku buat haji. Para sahabat cerita secara detail macam mana Nabi SAW menunaikan ibadah haji. Jadi insya-Allah santuni sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang ada beberapa hari, ulang kaji setiap hari bagaimana manasik haji baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada hari tarwiyah 8 Zulhijjah kita nak buat apa? Kemudian hari Arafah kita nak buat apa? Macam mana nak solat di Arafah? Kemudian hari raya haji 10 Zulhijjah apa yang kita buat? Bagaimana kita nak solat di Mina pada 10, 11, 12 Zulhijjah dan sebagainya. Pastikan setiap sunnah Nabi kita buat yang terbaik. Dan janganlah ada sedikit pun ralat. Jangan ada sedikit pun silap. Walaupun ralat dan silap itu boleh ditebus dengan dam dan juga sebagainya. Tapi kita akan rasa ralat ini untuk seumur hidup kita. Sebab itu kena ada ilmu. Bukan atas dasar ikut-ikutan. Contoh, nanti kita akan melontar jamrah. Kita, perempuan, tuan-tuan dah tahu dah nak buat haji apa kan? Dah tahu dah nak buat haji apa? Sama ada ifrat atau qiran saja. Ifrat ataupun qiran. Kami tahun-tahun yang lepas, Ustaz Muaz, kita buat kursus haji. Kita tanya jemaah, nak buat haji apa? Haji ifrat, qiran ataupun tamattu'. Ada seorang jemaah dia kata, Ustaz, dia kata, saya nak buat haji mabrur. Dia boleh jawab, saya nak buat haji mabrur. Lepas tu kami tak mau buat haji mabrur ke? Dia kata, tak kira lah qiran ke, tamattu' ke, ifrat. Yang penting saya nak buat haji mabrur. Betul pakcik haji mabrur, tapi nak buat haji apa? Haji mabrur, dia kata. Dia boleh jawab macam tu. Jadi, pastikan kita tahu dah kita nak buat haji apa. Al-Fadhil Ustaz Muaz ada, tanya kepada dia. Jangan malu bertanya. Kita malu bertanya, kita akan sesat jalan. Dan saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, hari yang paling penting ialah hari Arafah. Itu paling penting. Nanti insya-Allah setelah tuan-tuan, puan-puan, jamaah sekalian solat jamak dan qasar di Arafah, sebelumnya kita mendengar khutbah Arafah. Bermulalah waktu wukuf. Waktu wukuf inilah waktu doa. Waktu doa. Nabi tidak melepaskan satu inci saat pun. Nabi berdoa setelah Nabi solat Zuhur dan Asar Qasar di Arafah, di Masjid Namirah. Kemudian Nabi terus ke bukit yang namanya Bukit Arafah. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, meminta kepada Allah sampai sahabat cerita kepada kita. Apa sahabat cerita? Betapa Nabi SAW berdoa, Nabi angkat tangan Nabi sedemikian, Nabi doa, Nabi doa, Nabi doa. Sehinggalah kain ihram Nabi jatuh sebelah. Bila jatuh sebelah, Nabi doa ni, Nabi hanya turunkan tangan Nabi sebelah sahaja. Nabi angkat kain ihram, sebelah lagi Nabi tetap angkat tangan berdoa. 1 inci saat pun Nabi tak lepaskan peluang untuk berdoa. Nasihat saya daripada hati. Di Arafah, istilah yang kita guna, lepas daripada kita solat Zuhur dan Asar, kita akan wukuf, insya-Allah sampai maghrib, ada kurang lebih 5-6 jam. Waktu tersebut gunakan semuanya untuk berdoa. Jangan ada istilah, saya tak tahu dah nak doa apa, saya dah doa semua. Jangan ada istilah ini di Arafah. Yang istilah kita guna 5-6 jam yang masih ada ni tak cukup. Kerana banyak lagi benda yang aku nak doa dan minta kepada Allah. Tanyalah orang buat haji, apa doa dia yang Allah tak perkenan masa dia doa di Arafah?
Semua doa dia Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan. Demi Allah saya sumpah dengan nama Allah. Tak ada tempat. Tak ada tempat kita boleh angkat doa berjam-jam. Tapi insya-Allah kita boleh angkat tangan doa berjam-jam di Arafah. Kerana kita rasa tak puas. Banyak benda yang kita nak minta, banyak benda yang kita nak merayu, banyak benda yang kita nak mengadu. 5-6 jam yang ada ini waktunya sangat tidak cukup. Kalau selepas daripada kita solat zuhur dan asar, kita berehat dan sebagainya, tolonglah waktu-waktu terakhir sebelum maghrib 1 jam, setengah jam, angkatlah tangan, berdoalah kepada Allah. Kerana itulah hari yang terbaik, hari yang sangat mustajab. Apa yang kita nak doa? Apa yang kita nak doa? Saya nak ingatkan, kita nak minta doa apa, mintalah kepada Allah. Tapi pastikan yang pertama, kita tak lupa mendoakan kepada mak dan ayah kita. Sama ada mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah berlalu pergi. Apatah lagi kalau antara kita mak dan ayah kita dah tak ada. Dah tak ada dah. Mak dan ayah kita, dia tak harap apa-apa. Dia hanya harap kita lah anak soleh. Anak solehah yang boleh doakan untuk dia. Kalaulah mak dan ayah boleh tukar semua harta yang dia ada untuk dia bagi kepada anak dia, untuk dia dapatkan doa daripada anak yang soleh, dia akan buat. Tapi apakan daya, dia tak boleh buat benda tu. Doalah. Kalau mereka masih hidup, telefonlah, minta maaflah kepada mereka atas dosa-dosa yang kita buat. Mak pak adalah merupakan perkara yang besar dalam kehidupan. Allah bagi kita mak pak, mungkin kita tak terasa. Hari ini kita tak terasa. Mak ayah kita telefon, kadang-kadang kita tak angkat telefon tu, kita tak rasa bersalah. Mak ayah kita kadang-kadang telefon kita, kita tak angkat dan kita pun tak pernah nak telefon dia balik. Hari ini kita tak rasa bersalah. Hari ini bila kita boleh balik ke Malaysia, boleh jumpa mak dan ayah kita, kita boleh cium tangan dia, boleh peluk dia, kita tak rasa berharga. Nantilah. Bila mak dan ayah kita dah tak ada, bila tak ada lagi orang yang nak telefon kita, tanya khabar kita, bila kita balik ke tanah air, tak ada orang nak sambut kita, tak ada tangan yang kita nak cium, tak ada badan yang kita nak peluk, masa itulah kita akan tahu mak pak sangat bernilai dan mak pak sangat berharga. Tanyalah orang yang sudah kehilangan mereka. Tanyalah orang yang sudah tidak ada mak dan ayah. Hanya mereka saja boleh cerita betapa rindu mereka kepada mak dan ayah, betapa rasa bersalahnya mereka kepada mak dan ayah. Pastikan hari yang paling penting, hari Arafah, jangan terluput doa. Dan cara kita nak berdoa, agama sediakan beberapa cara. Kita boleh tulis. Mungkin ni benda-benda yang penting sebab kita nak doa di Arafah. Antaranya bila kita angkat tangan minta dengan Allah, antaranya kita boleh bertawassul dengan nama Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita nak minta, matchkan nama Allah dengan permintaan kita. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya, contohnya kita dah buat salah dan dosa pada mak dan ayah kita. Kita buat salah dan dosa pada mak ayah kita dan kita tak sempat minta maaf, mereka dah meninggal. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah Al-Ghaffar. Nama Engkau Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, aku buat salah pada mak aku, ya Allah. Aku buat salah pada ayah aku, ya Allah. Mak dan ayah aku menangis sebab aku, ya Allah. Aku sangat rasa bersalah sebab semasa mereka meninggal dunia, aku belum sempat minta ampun kepada mereka. Ya Allah, Engkau lah Al-Ghaffar, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Kalaulah Engkau tidak ampun aku, siapa lagi boleh ampunkan aku? Ini cara kita minta dengan Allah, dengan kita bertawassul. Kita nak Allah kurniakan family kita, suami kita. Kita nak Allah kurniakan ayah kita, mak kita, keluarga kita, abang kita dengan rezeki melimpah ruah. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah Ar-Razzaq, Tuhan yang bagi rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku sedang berada di Arafah, ya Allah. Kalau tidak kerana Kau, ya Allah, aku takkan buat haji, ya Allah. Aku takkan berada di tempat yang kering kontang, ya Allah. Aku takkan pakai 2 helai kain putih yang sangat tidak selesa ini, ya Allah. Engkau lah Ar-Razzaq, Tuhan yang bagi rezeki. Kurniakanlah keluarga kami rezeki yang barakah, rezeki yang halal. Minta dengan Allah.
dengan kita bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini salah satunya. Pastikan gunakan waktu sebaik mungkin untuk kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah haji kita yang terakhir. Kalaulah lepas ni kita tidak dijemput menunaikan ibadah haji, alhamdulillah, kita dah buat haji yang terbaik untuk hidup kita. Dalam ibadah haji tak boleh ada try dan error. Saya nasihatkan kepada anda semua tetamu Allah. Hari-hari yang berbaki ini tolong jangan biarkan sesaat pun berlalu pergi. Melainkan sesaat itu semuanya diisi dengan kebaikan, kebajikan dan juga amalan-amalan soleh. Untuk manasik haji dan sebagainya, insya-Allah ada masa beberapa hari lagi boleh anda semua insya-Allah boleh kita buat dia panggil buat homework dengan Ustaz Muaz, insya-Allah. Dia lebih alim, duduk di Madinah dan sebagainya. Biar semua pergerakan kita itu kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bawa jemaah haji. Kita nak melontar jamrah. Bila kita nak melontar jamrah nanti, insya-Allah kita akan melontar jamrah, betul tak? Kita akan melontar jamrah. Bila kita melontar jamrah, disebut oleh sahabat, Nabi hanya ambil batu kerikil sebesar ruas jari. Maksudnya kecil saja. Sebab kita melontar jamrah. Kita bukan melontar syaitan. Ada mitos masa saya belajar di Pakistan dulu. Belajar di Pakistan. Orang India, Pakistan India, dia punya mitos. Dia rasa dia akan lontar syaitan. Sebab tu yang kita pernah tengok video kan. Ada orang lontar jamrah pakai slipper. Pernah tengok tak? Batu mana power. Dia kena pakai slipper. Syaitan kena baru ada akal, dia kata. Dia pakai slipper. Saya masa saya pelontar jamrah tahun 2012, saya bawa jamaah. Saya tengok ada seorang pakcik daripada Malaysia. Sebab tengok dia pakai gelang besi tu. Dia ni masa nak lontar jamrah, dia ambil batu tu. Orang utara kata nala punya besar. Tahu nala? Tahu nala? Tak tahu. Dulu ada ambil SPM tak dulu? Tak ambil SPM pun tak ambil juga. Nala ni besar lah. Sambil dia ambil batu tu, dia baling macam tu. Depan jamrah tu dia duk baling. Dia kata, syaitan, dia kata, hari ni hang nanti tahu. Aku duk geram hang lama dah tahu. Dia ambil batu tu, dia baling, kena dinding jamrah berkecai. Jemaah saya pun nak lontar jamrah. Saya kata, sabar dulu. Nampak dah pakcik ni dia buat gila ni. Bagi dia lontar jamrah dulu. Dia habis lontar, baru kita lontar. Saat lagi kita lontar jamrah, dia lontar, kena kepala kita, mati syahid kita. Jadi nak bagi tahunya, biar semuanya ada ilmu. Biar ada ilmu. Tuan-tuan, perempuan, saya ingatkan sekali lagi. Tuan-tuan daripada Malaysia, sahabat kita daripada Singapura, hanya anda sahaja dipilih oleh Allah dan anda memang tetamu Allah. Allah jemput anda bukan sebab anda ada duit, bukan sebab anda ada masa lapang, bukan sebab anda sihat. Anda dijemput oleh kerana Allah sayang dan pilih anda semua. Jadi buatlah haji yang terbaik. Masa yang ada beberapa hari ni study. Hari 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah nak buat apa? Hari Arafah nak buat apa? Kemudian hari raya nak buat apa? Hari Tasyrik nak buat apa? Santuni semuanya dengan sunnah Nabi sebaik yang mungkin. Mana yang kita boleh buat, buat. Mana yang kita tak boleh buat, atas kerana SOP dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Dan saya berdoa kepada anda semua agar anda semua mendapat haji yang mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan, melainkan jaminan Nabi SAW adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak minta bantuan, saya nak minta pertolongan demi Allah. Saya nak minta bantuan dan pertolongan. Saya nak pesan. Bukan nak pesan suruh beli jubah dah. Jubah dah banyak dah. Bukan nak suruh beli kurma dah. Saya nak minta, nak pesan satu je. Nanti tolonglah doakan untuk saya. Itu saja. Dosa yang saya buat sangat banyak. Maksiat yang saya buat banyak. Cuma Allah Subhanahu wa taala tutup. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka dosa kita, Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, binatang pun tak akan dekat dengan kita. Doakan untuk saya, keluarga saya, agar Allah ampunkan kami semua, Allah bebaskan kami semua daripada api neraka, dan Allah masukkan kita semua dalam syurga insya-Allah.
Kita boleh bersahabat di dunia dan kita boleh bersahabat sekali dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kepada mereka yang tengok kita hari ni, saya tengok ada yang buat live dan sebagainya, doakan mereka semua agar mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan mendatang. Tahniah kerana menjadi tetamu pilihan Allah. Wallahi saya sangat iri kepada anda semua. Saya sangat ghibtah, saya sangat iri hati kepada anda semua. Tapi dalam masa yang sama saya berbangga kerana saya dapat lihat dan tengok tetamu-tetamu yang Allah pilih untuk menjadi tetamunya pada tahun ini, dan Allah nak bukti dan tunjuk kepada kita. Penuhkan Arafah, Allah boleh penuhkan Mina, boleh penuhkan Muzdalifah dengan jutaan manusia. Allah juga boleh mengosongkan Arafah, Mina dan juga Muzdalifah. Dan Allah nak tunjuk kekuasaan Allah kepada kita semua. Wallahu alam. Dah dekat 45 minit dah. Ustaz Muaz kata tadi setengah jam je. Saya ada masalah kalau saya cakap susah nak berhenti. Saya cakap je susah berhenti. Saya kalau berhenti tu saya tak cakap dah tu. Jadi insya-Allah kalau ada satu dua soalan yang simple ringkas, bolehlah kita bersoal jawab insya-Allah. Silakan. Ustaz Muaz, silakan Ustaz Muaz. Masya-Allah, terima kasih. Jazakumullah khair. Kepada nasihat Ustaz. Allah yubarik fik. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, barakallahu fik. Saya sendiri pun perlukan nasihat-nasihat. Allahu akbar. Saya bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang soleh. Saya masih banyak dosa juga, Ustaz. Bagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Law kana li dzunubi raihah." Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada bau, makin percaya tak ada orang yang akan mendekat. Astagfirullah. Sebab dosa itu tak ada bau lah. Alhamdulillah masih ada orang yang sudi mendengar kita punya percakapan. Allahu akbar kabira. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz. Harapannya bukan kali ini saja Ustaz. Boleh insya-Allah. Luangkan masa untuk kita. Boleh insya-Allah. Nanti kalau ada masa sebelum hari Tarwiyah kita boleh share lagi insya-Allah. Adalah sepatah dua yang saya boleh nasihat atas dasar pengalaman yang sedikit membawa jemaah menunaikan ibadah haji. Nanti boleh friend dengan saya di Facebook, cari Johari Abdul Wahab. Boleh friend dekat saya, boleh ikut saya, boleh follow saya. Potong ustaz tu Johari Abdul Wahab saja. Tengok gambar saya yang agak putih tu, itulah saya, tapi yang tu selepas touch up. Yang ni original tak touch up. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan tak? Kalau ada boleh tanya satu dua, kalau tak insya-Allah kita boleh jumpa lain kali insya-Allah. Sahabat kita daripada Singapura ramai ke Ustaz Muaz? Ramai Ustaz. Masya-Allah, Saya rasa lebih ramai daripada Malaysia. Masya-Allah, masya-Allah. Kurang seorang. Masya-Allah. Sama je, Singapura, Malaysia ni sama je. InsyaAllah kita adalah saudara. Cuma ada dua orang Singapura yang berbahasa Inggeris. Mungkin next time Ustaz boleh. Oh boleh, saya kalau cakap bahasa Inggeris as well, you know. Ustaz Muaz, saya nak cerita sedikit pengalaman di Madinah. Nak dengar tak? Boleh. Saya punya bahasa Inggeris kadang-kadang tuan-tuan perempuan tak dapat tangkap sebab kadang-kadang dia punya kualiti tinggi. Saya pernah bawa satu jamaah kami ni dia lepas accident. Kemudian memang dia accident teruk. Muka dia ni tak nampak muka. Lepas 4 tahun mak dia nazar, kalaulah sihat mak dia nak bawa pergi umrah. Dan Alhamdulillah mak dia bawa lah satu family buat umrah dengan saya. Bila sampai di Madinah, anak dia ni tiba-tiba bau dia ni tercabut. Tahu tak bau tercabut ni? Bau dia ni, tulang ni dia boleh tercabut. Dalam bahasa perubatan dia panggil apa tu? Bau ni boleh tercabut. Saya tak ingat dah. Dislocate. Jadi seorang saya punya jemaah ni nama Haji Zul. Kami nak bawa dia pergi hospital dekat Madinah tu apa? Ansar ke hospital tu? Hospital Madinah Ansar tak silap saya. Jadi saya bahasa Inggeris saya tinggi. Jadi saya takut terlupa. Jadi dalam taksi tu saya pun zikir lah. Dislocate. Bila sampai di hospital, doktor Pakistan. Jadi saya rasa okey lah sebab doktor Pakistan. Saya belajar di Pakistan 8 tahun. Jadi saya boleh berbahasa Urdu dengan baik. Masalahnya kalau orang Pakistan, bila dia keluar negara, dia takkan cakap bahasa dia. Dia akan cakap bahasa Inggeris. Jadi saya pun bila dia tanya-tanya ni, saya dah lupa dah dislocate tadi.
Saya pun kata, doktor, shoulder, disconnect. Bila saya kata disconnect, kawan saya kan, Ustaz Wahari kata, salah Ustaz Jo. Bukan disconnect, tapi disconnect. Saya pun kata, kemudian kita pun kata, doktor, disconnect. Dia kata, what? Last kali, saya pun kelang kabut, saya call Haji Zul tu balik. Haji Zul, tadi yang bau tercabut tu panggil apa? Dislocate Ustaz. Oh, doktor, sorry. Shoulder dislocate. But doctor, you must know, at Malaysia also we call disconnect. Kita kena jaga kita punya image. Jangan malukan negara kita. Jadi doktor tu pun pening kepala dengan kami punya perangai. Jadi at Malaysia we call also disconnect. Jadi kita pun memartabatkan bahasa Inggeris di negara kita. Wallahualam. Jadi kalau nak cakap Inggeris dengan geng-geng Singapura tu, insya-Allah, as well as you know, I will try my best, insya-Allah. Alhamdulillah, sebab ada dua orang yang memang bahasa Inggeris, so kita ada buat kelas khas. Masya-Allah. Singapura yang bantulah. Saya pun sama lah, Ustaz. Masya-Allah. Ayu itu, Ustaz. Saya pernah, Ustaz Muaz, saya pernah dijemput ceramah di Melbourne. Di Melbourne ni, Masya-Allah, ramai orang Singaporean yang duduk di sana, dapat PR dan sebagainya. Masya-Allah, orang yang sangat baik. Jadi komuniti Malaysia dengan Singapura di Melbourne sangat-sangat baik. Nanti Ustaz Muaz balik Malaysia nanti, kalau ada masa, kita boleh bawa Ustaz Muaz pergi bagi pengisian di Melbourne, insya-Allah. Tapi pastikan bahasa Inggeris kualitinya mesti tinggi, macam saya punya. Okey? Kalau boleh kualiti tinggi baru saya bawa. Kalau takat disconnect tu saya tak bawa lah. Wallah. Pasport pun tak lepas cok, Ustaz. Oh ya. Okey, kita berikan peluang pada sahabat-sahabat yang nak bertanya. Baik, silakan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasihlah sanggup meluangkan masa untuk kita jemaah hari ini. Subhanallah, masya-Allah. Kita pun tak sangka kita dipilih. Allahu akbar, masya-Allah. Banyak terima kasih lah, itu aja saya Subhanallah. katakan, sanggup meluangkan masa untuk kita ni kan, yang masih jahil, masih mau belajar, masih baiklah Ustaz Muaz, Masya-Allah, masya-Allah. dan Ustaz Syarudin, Masya-Allah. Ustazah Salimah menolong kita lah. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak. InsyaAllah semoga Allah permudahkan semua urusan. InsyaAllah buat yang terbaik. InsyaAllah haji mabrur, tak ada balasan malaikat syurga Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, saya ada soalan. Baik. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Johari sebab saya rasa sharing session hari ni sangat energetik. Saya banyak terasa. Hari ni Ustaz banyak tekankan tentang banyakkan istighfar dan taubat kan. Saya nak tanya, Ustaz ada tip tak macam mana kita nak suka untuk beristighfar dan rasa betul-betul ikhlas dan insaf bila kita istighfar? Baik. Mengenai masalah istighfar kan. Kalau tanya saya mengenai tips kan. Tips agar kita sentiasa melazimkan diri dengan istighfar, sebenarnya agama dah ajar kita tips dia. Kalau kita perasan, setiap kali lepas daripada solat, antara benda yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi Nabi telah ajar kita dengan kita lazimkan benda yang pertama setelah daripada solat adalah istighfar. Jadi macam mana kita nak lazimkan diri kita untuk kita beristighfar? Pertamanya ialah dengan kita cuba belajar. Macam mana apa saja yang kita buat, pertama kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang susah. Pada permulaan memang sukar, betul tak? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kita. Contoh kan, bila kita nak buat satu benda ni, orang Melayu kata Allah bisa tegal biasa. Ini pun satu masalah juga. Saya buat peribahasa pun macam bahasa Inggeris tadi. Nampak adalah lebih kurang macam tu. Maksudnya Allah ajar kita dengan kebesaran Allah. Allah tunjuk kepada kita budak yang baru lahir. Dia bukan boleh berlari terus. Dia mula dengan menerak, kemudian merangkak,
kemudian dia jalan taktih, kemudian baru dia boleh jalan, kemudian baru dia berlari. Maka lazimkan diri kita dengan permulaan untuk belajar istighfar lepas solat. Konsisten, bagi salam dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kita buat satu benda, kita rasa sukar, susah, latih diri kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita boleh buat insya-Allah dengan kita mulakan latihan. Kalau kita tak berlatih, maka benda ini akan jadi janggal dan susah untuk kita buat. Dan istighfar ni luar biasa. Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang lelaki. Ada 3 masalah berbeza, datang hari berbeza, jawapannya sama. Datang seorang lelaki mengadu kepada Hasan Al-Basri. Kata dia, wahai Tuan Hasan, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sakit. Bertahun-tahun aku sakit. Bertahun-tahun aku ikhtiar untuk sihat, Allah tak bagi aku kesihatan. Apa aku nak buat? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kamu sakit? Ya. Bertahun-tahun kamu ikhtiar nak sihat, Allah tak bagi kesihatan? Ya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, aku tak mau ajar kamu melainkan istighfar. Dengan istighfar kamu kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan nikmat kesihatan kepada kamu. Balik. Lelaki ni pun dia mula lazimkan diri dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Pada hari yang lain datanglah pula lelaki lain, dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku seorang peniaga. Bertahun-tahun aku berniaga. Tapi Allah tak bagi aku kekayaan. Kawan-kawan aku yang lain berniaga macam aku berniaga. Tapi mereka kaya raya. Kata Hasan Al-Basri, kamu seorang perniaga? Ya. Bertahun-tahun kamu berniaga, Allah tak bagi kamu kekayaan? Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dosa yang kamu buat menyebabkan Allah sekat rezeki kamu. Dengan kamu istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kamu, curahkan kamu rezeki macam air hujan yang mencurah-curah. Baliklah lelaki ini, dia mulakan diri dia, dia lazimkan dengan istighfar. Sehinggalah lelaki yang ketiga, pada hari yang lain mengadu kepada Hasan Al-Basri, dia ni dah bertahun-tahun kahwin. Allah tak kurnia dia zuriat. Orang lain kahwin, Allah dah bagi zuriat. Dia bertahun-tahun kahwin tak dapat zuriat. Apa yang dia tak cuba? Kalau bahasa kita hari ni, apa kopi tongkat Ali, kopi tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, semua dah cuba dah. Isteri dia apa tak cuba? Kacip Fatimah, kacip Kak Tun, semua cuba dah. Allah tak bagi zuriat. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Dosa yang kamu buat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kamu rezeki zuriat. Dia balik, dia pun lazimkan istighfar, dia beristighfar. Peristiwa ni berlaku di rumah Hasan Al-Basri. Isteri Hasan Al-Basri duduk di belakang dapur, dia pasang telinga dan dia dengar. 3 lelaki berbeza, masalahnya berbeza. Datang jumpa Hasan Al-Basri, kemudian jawapannya sama, istighfar. Maka isteri Hasan Al-Basri yang berada di rumah yang dengar perbualan ni, dia tanya suami dia. Isteri Hasan Al-Basri masa ni ada di rumah, dia duduk di belakang, dia dengar. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila kita ada kawan-kawan datang, kita sembang, isteri kita duduk di belakang dengar. Kenapa? Kerana dia mencontohi isteri Hasan Al-Basri. Jadi dia ada dalil. Kita jangan marah dia, dia ada dalil. Nampak tak? Jadi berhati-hati kalau nak sembang yang tidak sepatutnya di hadapan kawan-kawan, kerana di belakang ada telinga yang sedang memasang dengar. Sekian peringatan daripada saya. Jadi dia tanya suami dia, kenapa? Maka kata Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum, ayat yang kita baca tadi. Allah sebut kepada Nuh AS dan Nuh sebut kepada kaum dia, istighfar, minta ampunlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jadi tips dia, Allah dah ajar, Nabi dah ajar sunnah. Lepas kita bagi salam, solat, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita nak, kita akan ada 1000 daya. Dan kalau kita tak nak, kita akan ada 1000 dalih. Jadi insya-Allah, apa saja kita rasa kita buat salah, kita tercakap rasa macam sedikit kasar dengan mak kita, mak saya minta maaf mak, lepas tu istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita rasa kita kerja ni, kita tersilap, waktu kerja ni sepatutnya kita fokus, tiba-tiba kita terbalas WhatsApp, kita tersilap, istighfar, minta ampun kepada Allah. Lazimkan insya-Allah. Allah Maha Pengampun. Ya ibadi, innakum tukhti'u bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah kata, wahai hamba-hamba aku, kamu buat salah pagi,
petang, malam, setiap waktu kamu buat dosa dengan aku. Kamu buat dosa dengan aku setiap waktu. Pagi, petang, malam. Malaikat yang Allah bekal kat kita ni ada kiri kanan. Malaikat yang tulis dosa lagi banyak daripada pahala. Saya sama, tuan-tuan pun sama. Malaikat yang tulis dosa lagi banyak daripada tulis pahala kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa? Fastaghfiruni. Kamu minta ampun kepada aku. Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Sebab apa? Sebab Allah memang maha pengampun. Jadi, lazimkan diri kita dengan istighfar, kita latih insya-Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sampai bila kita perlu beristighfar? Ya. Sampai bila kita perlu beristighfar? Kalau Nabi SAW sehari pun Nabi dalam hadis sebut Nabi istighfar tak lebih daripada Nabi istighfar 100 kali. Saya selalu ingatkan diri saya, kalau insan yang dijamin oleh Allah maksum, tidak melakukan dosa pun beristighfar, macam mana kita? Jadi kalau sampai bila kita beristighfar, jadikan dia sebagai satu kelaziman. Tidak ada batasan sampai bila, dan Allah suka kita jadi hamba Allah yang pengampun. Maka Nabi sendiri beristighfar kepada Allah 100 kali. Jadi insyaAllah kita pun boleh praktikalkan benda yang sama insyaAllah. Cuma kita tak boleh tetapkan kena istighfar berapa kali. Kerana tidak ada keterbatasan. Jadi bila kita buat salah saja, kita ajarlah diri kita untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ampunkan dosa kita dengan beberapa cara. Pertama, Allah ampunkan dosa kita dengan amalan-amalan soleh. Innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Kemudian Allah ampunkan dosa-dosa kita seterusnya dengan istighfar. Dan dosa-dosa besar kita ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup rasa berbangga, saya rasa cukup sayu, cukup sebab dapat lihat muka semua sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji. Alangkah indahnya kalau saya dapat join sekali bersama dengan anda semua. Tapi apakan daya, insya-Allah Ustaz Muaz dah ambil tempat saya. Jadi insya-Allah saya nak minta satu je, tolonglah doakan kami di sini insya-Allah. Nanti kita boleh teruskan Ustaz Muaz bila ada masa nanti insya-Allah, masa akan berlapang nanti. Tak kira lah sama ada musim haji ke, di luar musim haji ke, insya-Allah kita boleh buat Zoom insya-Allah. Saya cadang Ustaz Muaz nanti boleh buka parti baru insya-Allah. Ada ramai ahli-ahli parti yang boleh daftar. InsyaAllah kita sentiasa nak isikan perkara-perkara manfaat. Kerana hari ini, esok lusa kita akan berlalu pergi. Hari ini, esok lusa ada orang akan mandikan kita, ada orang akan kafankan kita, kita akan dikebumikan, dan kita hanya akan bangkit pada hari pembalasan nanti. Wallahu a'lam. Lagi soalan untuk yang lain. Kak Fauzia, sahabat-sahabat yang lain. Saya rasa kebanyakan daripada mereka berpuasa kan. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Buka puasa kan. Baik. InsyaAllah. Terima kasih atas nasihat Ustaz. InsyaAllah besok bagi yang belum berpuasa tu hari Isnin tu hari yang baik lah. Masya Allah. Kita berpuasa. Kami pun sekarang sedang menyusun juga. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, Allahu Akbar. besok atau lusa kita cuba nak jemput Dr. Zulkifli Bakri Azad. Boleh insya-Allah jemput Menteri Agama dia. Dan Menteri Agama kita ada link ke dengan dia? Pernah mencuba Ustaz. Nanti kalau perlukan link bagi tahu saya boleh bantu insya-Allah. InsyaAllah. PA dia tu kawan saya insya-Allah. Jadi dapat nasihat daripada Menteri Agama ni, subhanallah, orang soleh, orang baik, lulusan daripada Madinah. Kita ada Menteri Agama yang kualitinya sangat berkualiti tinggi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan lagi insya-Allah nanti ada yang berpuasa, jangan lupa 10-15 minit sebelum berbuka puasa, tinggalkan semua. Tinggalkan gadget kita, tinggalkan dunia kita, duduklah bersimpuh, angkat tangan, doa kepada Allah, minta Allah permudahkan urusan untuk menunaikan ibadah haji. Janganlah Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ujian yang kita tak mampu memikulnya, kerana lisaim ad-du'a lam turad 'indal iftar. Orang yang puasa, Nabi janji doa yang Allah tidak akan tolak ketika mana dia hendak berbuka puasa. 10-15 minit sebelum buka puasa, pastikan kita bersungguh-sungguh
berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tak minta kepada Allah, kepada siapalah lagi kita nak minta. Nah, wallahu a'lam. Macam mana saya nak kuatkan semangat puasa saya? Kadang-kadang bila nampak makanan dia hantar tengah hari tu, saya jadi tergiur juga lah. Istighfar. Dia itu cubaan dunia, insya-Allah. Nampak, insya-Allah. Ingat nah, kalau kita ada dua lah. Saya tahu bila duduk di hotel ni 5 star, 7 star ni, makan tak berhenti. Nampak tak? Makan tak berhenti. Tak berhenti makan tak berhenti. Tak berhenti makan tak berhenti. Jadi bila kita dah berpuasa, insya-Allah, kuatkan iman. Kuatkan iman kita kerana apa? Kerana orang yang berpuasa, insya-Allah dia akan dapat satu perkara yang lebih besar. Pertama apa dia? Dia akan dapat indal iftar. Dia akan dapat kegembiraan, lebih gembira daripada makanan yang luar biasa di hotel. Dia akan gembira masa dia berbuka puasa. Yang kedua, dia akan dapat kegembiraan yang hakiki bila dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh bagi tahu kepada pihak hotel, kalau boleh bagi tahu yang kita puasa, insya-Allah. Kami pernah bagi tahu dulu dan mereka memang okey, tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak tahan dan sebagainya, saya bukan tak mau puasa, ustaz. Saya kalau nak puasa dia gastrik. Kalau nak gastrik tu puasalah saya. Jadi kalau tak tahan tu bukalah puasa, jangan paksa diri. Jadi kalau kita tidak ada sebarang halangan, ganjaran yang Nabi janji untuk orang berpuasa lebih besar daripada apa yang terhidang di depan mata kita. Cuma kita kena nampak dengan keimanan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, saya buat satu round dulu. Saya tanya soalan-soalan ya. Baik. Kalau saya tak ada soalan ataupun tidak, kita ada yang malu bertanya ke apa. Wis, ada apa-apa soalan? Uwais Al-Qarn. Anak saya nombor 4 nama Uwais. Nama Uwais. Masya Allah. Uwais, saya belajar lepas daripada Yaman. Saya belajar lepas saya belajar Pakistan, saya belajar di Yaman. Saya belajar di Ma'rib. Ma'rib ni tempat tak ada orang Melayu. Saya seorang je orang Melayu. Jadi perkampungan atau kampung Uwais Al-Qarni itu tak jauh dengan tempat saya belajar. Qarni bagikan dua maksud, sama ada itu kabilah ataupun nama tempat. Jadi betul lah kalau kita dapat anak letak nama Uwais tu betul. Jadi tak perlulah letak nama Qarni. Kerana bukan anda daripada kabilah Qarni ataupun perkampungan Qarn. Sebab tu bila saya dapat anak, saya letak nama Uwais. Jadi orang tanya kenapa tak letak Uwais Al-Qarni? Saya kata anak saya bukan daripada kabilah ataupun kampung Qarni. Kalau saya nak letak, saya letak Uwais Al-Bangi. Sebab kami duduk di Bandar Baru Bangi. Jadi Uwais ni, Masya Allah, dia adalah merupakan selebriti langit. Selebriti langit. Nanti buka dalam YouTube, cari khutbah Jumaat saya, bertajuk Selebriti Langit. Ada 1.5 juta view di YouTube. Di Facebook atau YouTube, dua-dua ada. Nanti boleh tengok saya cerita apa yang menyebabkan Uwais kalau angkat tangan Allah mesti perkenan. Yang Nabi pesan kepada sahabat, akan datang kepada kamu lelaki daripada Yaman yang dia ni Allah uji dia dengan penyakit baras, kemudian Allah sembuhkan dia. Dan Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib sentiasa alert. Ada sahaja jemaah haji umrah daripada Yaman, mereka akan cari. Jadi tengok apa yang Uwais buat, pembaktian dia kepada mak dia, menyebabkan kalau dia angkat tangan Allah akan perkenankan doa dia. Wallahu a'lam. Tak cerita panjang pula. Sebab kita punya masa pun dibagi singkat. Jadi ada masa nanti kita ada sesi kita boleh bincang mengenai Uwais, insya-Allah. Sekarang kita bincang mengenai Uwais Muhammad Rosli dulu. Uwais ni student ke ataupun student ke? Masya Allah, student jamiah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, tak pernah jumpa. Nanti kita jumpa insya-Allah lepas daripada Covid insya-Allah. Masya Allah, ibarik fiik.
Uwais tak payah tanya soalan, dia sepatutnya menjawab soalan. Okay, tak ada soalan Kak Fauzia ada? Ada. Ada. Okay, Kak Azhar, Kak Atika, Tak ada ke Ustaz. Abang Diki. Tak ada masih Abang Su pula. Kak Su. Tak ada Ustaz. Terima kasih. Okay, Kak Norani, Tak ada Ustaz. Terima kasih. Kak Syaira, Abang Farhan. Ustaz, Saya silakan Kak Syaira. sorry ya. Nak tanya satu soalan. Macam mana kita nak rasa nak buang perasaan malas tu? Macam contoh dah masuk waktu kan? Lepas tu tak apa lah, ada 5 minit lagi bagi aku tidur sekejap. Sebab sebaiknya kan kita kalau boleh solat tepat waktu lah kan? Tapi Betul. perasaan tu sentiasa ada. So ada tips tak macam mana nak hilangkan perasaan tu? Dia ada doa, nanti puan boleh sedia. Kalau doa yang Nabi ajar untuk tertentu, maka kita amalkan. Jadi nanti puan boleh search insya-Allah dan konsisten berdoa dengan doa yang Nabi ajar untuk mengelakkan kita ni jadi malas. InsyaAllah. Kalau kita yakin dengan satu doa yang Nabi ajar, nanti boleh search doa yang Nabi ajar untuk kita elakkan daripada kasal, daripada malas. Kita konsisten dan kita yakin yang ni Nabi suruh. Allah akan hilangkan sifat malas daripada kita. Macam seorang sahabat nama Uthman bin Abi As. Uthman bin Abi As ni, dia ni jumpa Nabi SAW mengadu kepada Nabi yang bila dia solat ni, dia diganggu oleh syaitan menyebabkan dia was-was. Jadi Nabi kata kepada dia, kalau kamu rasa was-was dalam solat, falyasta'idh billahi minasyaitan. Kau mintalah dengan Allah agar Allah jauhkan kamu daripada syaitan yang direjam. Kemudian kamu berpalinglah sebelah kiri dan buatlah isyarat 3 kali. Maka bila dia solat, dia datang was-was. Dia pun a'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Dia berpaling sebelah kiri. Dia buat isyarat ludah 3 kali. Fa'adhaballahu anni. Selepas daripada itu, hilang penyakit was-was dia. Jadi puan cari nanti insyaAllah. Nanti kalau nak saya share, boleh share. Doa yang Nabi ajar untuk menghilangkan malas. Kita baca dengan penuh keimanan. Yang ajar ni Nabi. InsyaAllah sifat malas ni akan hilang peringkat demi peringkat insya-Allah. Tak lama lagi insya-Allah puan konsisten baca doa ni, insya-Allah selepas ni Allah buang sifat malas. Sebelum masuk waktu, sebelum azan, kita dah duduk dah di atas tikar semayang, kita dah tunggu dah masuk waktu. Bukan waktu tunggu kita. Kita tunggu masuk waktu atas sejadah sambil kita mengenalkan telekung Siti Khadijah. Wallahu a'lam. Soalan? Tak ada Ustaz. Ada. Mariam Munirah ada? Tak ada. Terima kasih. Jazakumul khair. Silakan Awis. Ni kalau kata tadi kan kata pasal cerita orang tu dia bermusafir jauh, Ya, ya. lalu dia baju dia kusut masa dia tengah berdoa kan. So saya kata tadi tu Allah kata macam mana nak makbulkan doa dia sedangkan pakaian dia haram, Betul. makanan dia haram kan. Betul. Jadi, saya sangat terkesan lah dengan benda tu kan. Maksudnya dalam banyak rezeki ni mungkin banyak benda yang haram kan. Betul. Benda makanan dan lain-lain. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz untuk macam mungkin boleh ada cara nak pastikan ke ataupun sebagainya lah. Baik. Sebab tu Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi hanya sebut beberapa orang kalau angkat tangan Allah berkenan. Antaranya kita sebut tadi Uwais, Al-Qarni, Al-Qarani. Antaranya lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas ni, dia antara orang yang angkat tangan Allah berkenan doa. Nanti boleh cari kisah macam mana dia angkat tangan kepada seorang lelaki yang fitnah dia. Tahu kan kisah tu kan? Dia yang lelaki tu fitnah dia 3 benda dan dia doa kepada lelaki tu 3 benda. Sebab apa dia jadi antara orang yang diperkenankan doa?
Sebab dia dengar nasihat Nabi. Nabi pesan kepada dia satu hari, kata Nabi, ya Sa'adu, atrib matma'ak takuna mustajabu da'wah. Sa'ad, kamu perelokkanlah sumber rezeki yang kamu nak makan. Bila kamu elokkan sumber rezeki yang kamu nak makan, yang kamu nak jadikan darah daging kamu, nescaya kalau apa yang kamu ambil tu sumber rezeki yang baik, yang halal, kamu akan jadi orang yang kalau angkat tangan, Allah perkenan. Jadi setelah dia mendapat nasihat Nabi, dia pastikan selepas itu apa yang dia nak suap dalam mulut dia, dalam mulut ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia, dia akan pastikan sumbernya daripada sumber yang halal. Sebab dia memainkan peranan untuk doa kita diperkenankan oleh Allah dan memainkan peranan untuk meringankan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kapasiti kita manusia. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita terlibat dengan benda yang haram. Apatah lagi kadang-kadang melibatkan duit ringgit. Kadang-kadang kita ni tak sangka yang kita melibatkan duit ringgit ni kita tersilap, kita tersasar. Manusia, kalau dia melibatkan dosa sesama manusia, settle di dunia. Kita ada salah dengan orang, jangan pernah rasa malu, jangan pernah rasa segan. Saya beritahu betul-betul, saya salah, saya nak minta maaf. Takkan jatuh imej kita. Tetapi kalau kita melibatkan Allah, dosa kita tu melibatkan Allah. Kita buat satu benda yang haram. Kita tahu dah, benda yang haram ni menyebabkan aku akan dihukum oleh Allah dengan pelbagai hukuman. Termasuk doa yang ditolak. Maka saya sebut tidak ada benda lain. Kalau dosa kita melibatkan Allah, tak ada lain melainkan istighfar dan taubat. Walaupun segunung dosa kita kepada Allah. Ingatlah perkataan ini. Segunung dosa kita kepada Allah, selangit tinggi keampunan Allah kepada kita semua. Subhanallah. Gunung tinggi dosa kita, tetapi keampunan Allah selangit tinggi. Istighfar, taubat kepada Allah, yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita. Ada masa nanti saya akan cerita macam mana kisah Bani Israel yang Nabi cerita, yang dia masuk dalam syurga, lam ya'mal khairi qat, langsung tak pernah buat kebaikan dan kebajikan. Apa yang menyebabkan dia masuk dalam syurga? Tak pernah buat kebaikan, tak pernah buat kebajikan. Subhanallah. Kisah yang luar biasa. Kita Elis ni adalah kebaikan yang kita buat, adalah kebajikan yang kita buat. Tapi lelaki zaman Bani Israel ni, kata Nabi, masuk syurga, tak pernah buat kebaikan, kebajikan walaupun sekali. InsyaAllah sambungan dia haji tahun depan, insyaAllah kisah ni. Wallahu'alam. Ya. Sebelum kita tutup saya, Baik. saya ada satu soalan ni. Ustaz Muaz sepatutnya jawab soalan, bukan tanya soalan. Tanya gitu saya. Astagfirullah. Kita ni masih muda lagi saya. Saya ni pun sebenarnya masih belajar dengan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah tak perkongsian daripada rakan-rakan banyak membantu saya sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya dah saya kata si fulan dah beristighfar, kemudian dah berdoa, minta anak contohnya atau minta rezeki. Tapi masih tak dapat, saya minta jodoh pun tak dapat jodoh saya. So macam mana kita nak berhadapan dengan doa yang tak dikabulkan? Adakah sebab kerana dosa kita? Tapi dosa kita dah minta ampun dah. Betul. Okay, kita akan tutup dengan soalan ni lah saya. Baik. Kadang-kadang bila kita dah doa, Allah tak perkenan. Kita rasa kita buat dosa pun kita dah istighfar. Kita dah taubat dengan taubatan nasuha. Dan kita pun yakin, kita percaya kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan. Sebab Allah kata Allah ni Maha Pengampun. Tapi ada benda yang kita buat lagi, ada benda yang kita doa Allah tak perkenan. Sebab apa? Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak tangguh permintaan kita sebentar. Nak tengok macam mana keadaan kita. Kalau kita tengok kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim, macam mana dia minta dengan Allah agar Allah kurniakan dia zuriat. Bukan on the spot Allah bagi dia zuriat. Bukan on the spot. Tapi Allah uji dia sampai satu tahap. Mungkin waktu tu dia dah bersedia, Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan dia zuriat. Mungkin kita dah minta ampun dengan Allah, kita dah doa kepada Allah, Allah tak perkenankan doa kita. Kemungkinan ketika itu Allah nak menangguhkan doa kita kerana Allah tahu yang kita mungkin belum bersedia.
Jadi tidak wajar sebagai hamba kita bersangka yang tidak sepatutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sampai akhir hayat kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tetap tak berkenan, yakinlah doa kita Allah tangguhkan sampailah hari pembalasan. Allah akan bagi anugerah kepada kita kerana sikap sabar kita, sikap tidak berputus asa kita. Kata Nabi Allah Yaqub alaihissalam, fasabrun jamil. Sesungguhnya sabar itu adalah merupakan keindahan. Jadi saya nak ingatkan Ustaz Muaz last. Kita berada di Arafah nanti insya-Allah. Jangan pernah bila ada waktu yang mustajab, hari yang mustajab, jangan pernah berdoa sekadar cuma. Kalau kita cuma angkat tangan pun sekadar cuma, acuh tak acuh, sekadar melepaskan batuk di tangga, jangan harap Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa kita. Angkat tangan, merayu, minta, yakin Allah akan perkenankan doa. Tuan-tuan, perempuan, 2012. Cerita last, tadi last dah, tapi yang ni betul-betul last. Cerita betul-betul last. Tadi last dah, yang ni betul-betul last. Saya buat haji, ada seorang lelaki, kahwin dengan isteri dia, 6 tahun tak ada anak. Di Arafah menangis, teriak. Saya kata, sahabat, ini Arafah. Siapa yang angkat tangan doa kepada Allah dengan kesungguhan, Allah mesti akan perkenan. Dia angkat tangan minta satu je, Allah bagi anak. Lepas daripada kami solat zuhur asar di Arafah, dia angkat tangan daripada berdiri sampai dia sandar di tiang, sampai terduduk menangis, sampai maghrib baru dia turun tangan dia. Minta satu je. Allah perkenankan doa dia, dia nak anak. Tahu tak doa ni luar biasa. Bila dia sungguh doa, lepas 3 bulan, dia WhatsApp saya, dia hantar gambar pregnancy test, isteri dia mengandung. 6 tahun kahwin, macam-macam ikhtiar usaha, doa dengan penuh keimanan, keyakinan. 2012 dia balik haji, 2013 dia dapat anak sulung. Sekarang 2020 nak masuk anak yang ke-8. Dahsyat tak? Anak ke-8. 2013 seorang, 2014 seorang, 15 seorang, 16 seorang, 17 seorang, 18 orang, 19 orang. 20 ni isteri dia kata, bang, ni boleh sabar sikit dah bang, boleh sabar sikit dah. Dah 8 ni. Sampai dia kata, ustaz, kalau ada rezeki tahun depan saya nak pergi haji lagi dengan ustaz. Sebab tahun ni tak boleh pergi. Saya kata, bang, nak buat apa lagi? Saya nak pergi doa di Arafah. Nak doa apa lagi bang? Saya nak angkat tangan di Arafah, nak doa, ya Allah ya Tuhan, nak bagi aku anak pun agak-agak lah sikit. Tu, doa di Arafah tu jangan main-main. Jadi insya-Allah doa sungguh-sungguh insya-Allah. Kalau Allah tak perkenan, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Doa, terus doa dengan pengharapan. Sama ada Allah perkenankan doa kita, ataupun Allah akan tangguhkan, ataupun nanti insya-Allah Allah akan ganjarkan kita bila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kongsian yang sangat bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi Ustaz. Masya-Allah, jazakumullah khair. Kekuatan untuk mendapatkan haji ya Ustaz. Amin amin, Allah yubarik fik. Jenis haji kita ni haji mabrur lah insya-Allah. Insya-Allah. Tak kiralah kiran ke ifrad ke, insya-Allah haji mabrur. Jadi kalau orang tanya buat haji apa, insya-Allah saya buat haji mabrur insya-Allah. Insya-Allah semua ada rezeki tahun depan kita makan di Umrah insya-Allah. Insya-Allah. Rasa macam baru minggu lepas rasa. Allah. Jadi itu pertemuan pertama saya dengan Ustaz Johari sebenarnya. Allahu akbar. Masya Allah. Dan rasa cepat semangatnya cepat. Betul. Jadi insya-Allah Ustaz, kalau Kasih. ini kita cuba adjust dulu. Nanti siapa yang add saya di Facebook boleh bagi tahu kat Ustaz Muaz, nanti saya akan accept. Sebab saya ada sekarang 1000 orang yang request saya friend, saya tak tahu yang mana. Nanti bagi tahu Ustaz Muaz, nanti insya-Allah saya akan accept, ataupun just boleh follow saya di Facebook saya. Setiap hari insya-Allah saya akan ada pengisian 2 minit. Dan saya harap ianya dapat bagi manfaat. Itu yang kita boleh buat sebelum kita pejam mata insya-Allah. Nak isi masa dengan sebaik mungkin bagi manfaat kepada manusia. Terima kasih Ustaz Muaz dan jemputan. Terima kasih jamaah sekalian. Mohon maaf atas salah silap, terkasar bahasa.
Dan saya ingatkan sekali lagi, buatlah haji yang terbaik. Anggaplah ini haji yang pertama dan terakhir. Dan jangan lupa nanti doakanlah saya di Arafah, keluarga saya, agar kami semua selamat dunia dan akhirat, dan Allah bebaskan kita daripada neraka, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Allah ibarik fiik. 3 Zulhijjah insyaAllah kita boleh setting lagi Ustaz. Boleh insyaAllah. Just Ustaz apa Muaz bagi tahu je insyaAllah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa ke? Baik, Ustaz mau doa untuk kita semua. Tak apa Ustaz, insyaAllah kita doa sebanyak doa. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Sampai dah.